Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabihi wa syarihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Maksudnya takut oleh kamu akan banyak bencana yang akan berlaku yang tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu, dan ketahui olehmu, Subhanahu wa ta'ala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara islamu ghariban wa sya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil qurba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam, Fadil Tuan Bilal, Tuan Siap, ya Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah. Alhamdulillah, kita banyak puji pada syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala memilih kita. Allah Ta'ala memilih kita pada malam ini untuk hadir dalam majlis ilmu ini. Jadi insyaAllah kita sambung kitab Jawharatul Tauhid di muka surat 206. Ayat 26. Baik. Zamakhsyari pernah bertanya kepada Al-Ghazali. Zamakhsyari ini dia pahaman Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah, Zamakhsyari. Tetapi dia mazhab Syafi'i. Jadi Zamakhsyari, tafsir yang sekarang antara oleh Zamakhsyari ialah contohnya tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf itu Zamakhsyari. Itu dia punya karangan tu. Kita tak siap berapa jilid hebat ni Zamakhsyari ni. Dan banyak juga kita tak lain yang karang oleh Zamakhsyari, tetapi dia ni Mu'tazilah. Baik, Zamakhsyari pernah bertanya kepada Al-Ghazali tentang ayat ini. Ayat mana tuan? Ayat belakang kan? Tentang istawa kan? Al-istawa maklum wa kaifa majhul. Al-istawa ar-rahma al-istawa belakang. Allah Ta'ala bersemayang di atas arasy. Jadi
ulama salaf telah pun tafwid. Tafwid makna menyerahkan maknanya pada Allah. Sedangkan ulama khalaf mentakwilkan dengan makna yang layak bagi Allah, iaitulah al-istila wal mulki atau milki. Maknanya Allah Ta'ala menguasai ataupun memiliki. Macam tu. Cuma Imam Malik berpandangan tentang, bila ditanya tentang istiwa, Imam Malik berkata, menjawab, al-istiwa maklum wa kaifa majhul wal imamu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Tentang istawa ini kita dah maklum makna istawa. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala istawa, majhul, kita tak tahu. Wa su'alu anhu bid'ah, kita tanya tentang istawa ni hukumnya bid'ah. Wa imamu bihi wajib, sedangkan beriman dengan istawa Allah Ta'ala bersemai itu rukun wajib. Baik, Zamakhsyari pernah bertanya kepada Imam Ghazali tentang ayat ini, tentang istawa tu. Maka beliau menjawab dengan perkataannya, jika mustahil untuk engkau mengetahui dirimu tentang bagaimana dan di mana, maka bagaimanakah layak dengan keadaanmu sebagai hamba untuk mensifatkan Allah Ta'ala dengan di mana ataupun bagaimana? Dia adalah tersuci daripada yang demikian. Jadi Zamakhsyari kan pernah tanya Imam Ghazali tentang ayat ini, lalu beliau menjawab. Imam Ghazali tanya, jadi jawab siapa yang jawab? Imam Ghazali lah. Yang bertanya siapa? Zamakhsyari kan? Imam Ghazali bertanya kepada Imam Ghazali tentang ayat istawa itulah. Maka Imam Ghazali jawab, jika mustahil untuk engkau mengetahui dirimu dengan bagaimana dan di mana, maka bagaimanakah layak dengan keadaanmu sebagai hamba ini untuk mensifatkan Allah Ta'ala dengan di mana ataupun bagaimana. Dia adalah tersuci daripada demikian. Kemudian bila mulai bersyair, siapa yang bersyair ni? Imam Ghazali lah. Tak? Imam Ghazali yang syair ni. Baik. Jadi apa syair dia? Panjanglah syair itu. Syair dia, kul liman yafhamu anni ma aqul kusiral qawla faza syarhul yatul summa birru ghamidu min duni qasurat wallahu al'anakul fuhul anta la ta'rifu iyyaka wala tadri man anta wala kaifal wusul la wala tadri sifati rukibat fika harat fi khafayahal uqul aina minka ruh fi jawhariha hal taraha fatara kaifa tajul wa kaza anfasu hal tahsuruha la wala tadri hatta anka tazul aina minkal aqlu wal ghammu iza ghalabal qaumu kul pakulli ya jahul. Semua ujungnya lam tuan. Ini syair punya. Yatul, fajur, usul, ukul kan. Jadi syair ni susah nak karang ni. Sebab nak menyamakan ujung itu. Nak samakan ujung itu. Untuk peringgan yang tengah tu dia tak sama. Tapi yang cantik itu di ujung itu. Ujungnya semua lam. Yatul, uhur, usul, ukul, tajul, tazul, jahul, johol. Johol tu jahul lah. Jahul, johol. Kan? Anta aklal khubzi wala ta'rifu kaifa yajri minka am kaifa tabul. Fa idza kana tawaya allati baina jambaika kaza fiha dalul kaifa tadri man al arsy istawa la taqul kaifa istawa kaifa nazul kaifa yahki al rabb am kaifa yara fala umri laisa za illa al fudul fa huwa la aina wala kaifa la wa huwa rabbul kaifi wa kaifa tahul kaifa yahul wa huwa
Fauq wa huwa fauqul fauqi la fauqalah. Banyak kali diulang perkataan fauqo kan. Fauqo, fauqi, fauqo. Fauqu, fauqo, fauqi. Fauqu, fauqi, fauqo. Kan. Banyak kali diulang, 3 kali diulang. Itu cantik syair tu. Cantik syair. Wa huwa fauqul fauqi wala fauqalah. Wa huwa kullun nawahi la tarul. Jalla zata wa sifati wassima wa ta'ala qadruhu amma takul. Masya Allah. Kan cantik karang syair ni. Dia kena pandai lah syair. Pandai bahasa Arab bolehlah karang syair. Tak pandai bahasa Arab kena nak karang. Macam tu. Baik. Jadi apakah makna tuan-tuan? Kul liman yafhamu anni ma taqul kusra qaula kaza syarhul yatul. Maksudnya katakanlah kepada orang yang memahami daripadaku perihal apa yang aku katakan, ringkaskanlah ucapan, dia kata. Qasirul qaul, dia kata. Qasirul qaul, ringkaskan ucapan. Kaza syarhul yatul, kerana ini adalah satu syarah yang panjang. Kan? Kerana ini adalah satu syarah yang panjang. Jadi bait syair ini dia bukan matan daripada jauhar. Matan jauhar ni yang itu je, yang dalam kotak tu. Dia ada tanda nombor 40 kan. 40, 41 dan sebagainya. Dia ada bait syair ni ada berapa semua tuan-tuan? 144. Betul tak? Dia ada 144 bait syair. 141 kita lihat. 141 bait syair dia panjang. Tapi yang dalam yang ditulis ni, ini bukan bait syair yang Jawharat Tauhid tu. Ni bait syair yang Imam Ghazali punya. Dalam kitab dia lah. Cuma dia tak sebut apa nama kitab dia. Dia tak sebut ke sini. Baik. Jadi kusirat qaulu faza syarhul yatul, dia kata. Ringkaskanlah ucapanmu kerana ini adalah satu syarah yang panjang. Kemudian summa birru ghamidu min duni qasurat wallahu anakul fahur. Di sana rahsia yang tak dapat dicapai oleh orang selain dia yang demi Allah, menjadi pendeklah leher-leher para pujangga. Menjadi pendeklah qasurat wallahu anakul fuhur, menjadi pendeklah demi Allah akan tengkuk-tengkuk ataupun leher-leher para pujangga yang terkemuka. Masya-Allah. Apa makna tak tahu dah. Tak tahu makna. Dia ada makna ni. Dia ada makna, setiap syair dia ada makna dia. Kemudian anta la ta'rifu iyyaka wala tadri man anta wala kaifal usul. Gitu. Apa lagi? Engkau tidak mengetahui perihal dirimu dan tidak mengetahui siapakah engkau dan bagaimana boleh sampai engkau ke dunia ini. Masya-Allah. Dia kata-kata dia. Kita ni sendiri ni maknanya kita tak tahu kita ni asal pada mana. Macam mana kita wujud? Kenapa kita dilahirkan ke dunia? Ini persoalan lah. Dibangkitkan persoalan daripada syair ini. Anta la ta'rifu iyyaka wala tadri man anta wala kaifal usul. Engkau tak mengetahui perihal dirimu, mana hakikat diri kita tu kita tak tahu macam mana, dan tidak mengetahui siapakah engkau yang sebenarnya dan bagaimana engkau boleh sampai ke dunia ni. Macam mana kita boleh lahirkan. Macam tu. Kita tahu kita dah lahir. Kita tahu kita dah lahir. Macam tu. Kita dah ada mak ayah. Kita tahu kita ada mak ayah lah. Kemudian la wala tadri sifatu rukibat fika harat bi khafaya hal ukul. Fi khafaya hal ukul. Dia kata tidak, engkau tak tahu perihal sifat-sifat yang tersusun pada dirimu yang di dalam segala kesamarannya. Akal pun menjadi bingung. Akal pun jadi bingung lah.
Mana kalau kita fikir tentang diri kita ni macam mana kita dijadi umat Ta'ala, tentang batang tubuh diri kita pun kadang-kadang kita pening nak fikir. Macam mana kita ada, macam mana akal kita berfungsi, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, masing-masing pula ada pelbagai perasaan dalam jiwa, kan? Masing-masing tahap ilmu pun kadang-kadang berbeza-beza. Jadi macam mana tuan-tuan? Dia kata ini persoalan lah. Tidak engkau tak tahu perihal sifat-sifat yang tersusun dalam dirimu, yang di dalam segala kesamarannya akal pun jadi bingung. Macam tu. Kemudian anta minka ruh fi jawriha, anta minka ruh fi jawhariha, hal taraha fatara kaifat tajul. Kaifat tajul, dia kata, di manakah letak ruh itu darimu dalam hal zatnya? Di manakah letak ruh itu darimu dalam hal zatnya? Apakah engkau melihatnya hingga engkau dapat melihat bagaimana dia berkelana? Bagaimana dia berkelana dalam batang tubuh kita? Tentang ruh ni. Ini persoalan tentang ruh lah. Macam mana hakikat ruh itu sebenarnya? Ini persoalan yang diajukan pada kita. Kemudian wakaza al-fus hal tahsuruha la wala tadri hatta ankal tazul, la wala tadri hatta ankal tazul. Dia kata begitu juga dengan nafas-nafas. Nafas-nafas, dapatkah engkau membatasinya? Tidak, engkau tak tahu bila lenyapnya nafas-nafas itu. Ini persoalan tentang nafas lah. Tadi tentang pertama tadi persoalan tentang jiwa kita, diri kita, macam mana kita dilahirkan. Kemudian persoalan tentang roh kita. So macam mana hakikat roh. Kemudian berkenaan tentang nafas. Nafas pula yang kita bernafas. Macam mana persoalan tentang nafas pula. Diajukan persoalan pada kita. Gitu. Macam mana nafas kita boleh sentiasa ada. Keluar masuk, batang tubuh kita nafas kan. Gitu. Siapa yang menjadikan nafas? Macam mana kita boleh bernafas? Kalau tak ada nafas macam mana? Kita mati kan? So macam mana keadaan kita ni lemah, dhaif, lemah, dan sentiasa berharap kepada Allah. Masya-Allah. Baik. Aina minkal aqlu wal ghammu iza ghalaban naumu fakulli ya la jahul. Dia kata. Dia kata, di manakah akal? Di manakah akal dan kepahaman darimu jika tidur datang menerpa? Maka katakanlah padaku, wahai orang-orang yang sangat bodoh. Masya-Allah. Akal pula dia tanya tentang hakikat pula. Kemudian tentang kepahaman diri kita. Kemudian bila kita tidur, mana pergi akal? Bila kita tidur, ke mana akal kita pergi? Kan ini persoalan lah. Maka katakan padaku, wahai orang-orang yang sangat bodoh. Gitu. Anta aqlul khubzi la ta'rifuhu kaifa yajri minka am kaifa tabul. Dia kata. Ini tentang makan roti pula. Engkau seperti memakan roti sahaja, tidak mengetahuinya bagaimana roti itu berjalan daripadamu dan bagaimana engkau itu kencing. Masya-Allah. Engkau seperti makan roti, tak mengetahui bagaimana roti diproses, bagaimana roti itu daripada mana asalnya. Kan, ini persoalan pada kita lah. Sebab ada orang tak tahu roti daripada mana. Dia tahu makan roti je. Roti itu mestilah daripada gandum kan, tanam daripada pokok gandum, kemudian diproses, dituai, proses dan sebagainya. Asalnya daripada biji benih. Daripada biji benih dia membesar, kemudian masak, kemudian kita tuai dia. Macam padi jugalah tuai. Macam tu. Maknanya tak adalah tiba-tiba jadi gandum, tak. Biji benih tu tak adalah tiba-tiba jadi gandum, tak ada. Mestilah melalui proses tertentu, kan, kemudian dijadikan dough ke dan sebagainya, di mixkan, kan, macam tu sehinggalah menjadi roti. Nampak? Ini roti. Makan masa lah. Takkan tiba-tiba jadi roti. Ini persoalan ni ajukan kepada kita. Engkau seperti makan roti saja, tak mengetahui bagaimana roti itu berjalan daripadamu, dan bagaimana engkau tu kencing pula, bukan tak tahu daripada mana ke mana kencing tu wujud. Kita tak tahu, kita tu kencing je. So macam mana proses air yang dalam batu badan kita sehingga jadi kita kencing? Macam mana boleh jadi tahi? Macam mana kencing?
Macam mana yang ini boleh jadi orang kata makanan pada kita? Persoalan dia kata. Kemudian fa iza kanat tawaya kallati baina jambaika kaza fiha dalul. Kaifiha dalul dia kata. Kemudian maka jika adalah lipatan-lipatan dirimu yang ada dalam dua lambungmu adalah seperti itu, wahai orang sesat, maka bagaimanakah engkau akan tahu perihal zat yang istawa di atas arasy Allah Subhanahu wa taala? Dia kata apa? Bagaimana jika adalah lipatan-lipatan dirimu yang ada dalam dua lambungmu adalah seperti ini, wahai orang yang sesat, maka bagaimanakah engkau akan tahu perihal zat yang istawa dalam arasy? Ni percakapan ni diajukan pada zaman Syahri tadilah. Dia tuduh zaman Syahri tu sesat. Mu'tazilah kan? Dia sebutkan dalam dua syair dia kata, kaifa baina jambaika kaza fi hadlul. Dalul kan sesat kata. Bagaimana kau tahu pula tentang lipatan tentang diri kau? Tentang diri kau. Sedangkan kau tu sebenarnya dalam sesat. Kau dalam sesat. Macam mana kamu nak kenal tentang istawa pula? Tentang diri kau pun kau tak tahu. Diri kau pun kau tak tahu, macam mana pula nak kenal tentang istawa kita? Bagaimana kau tahu tentang perihal zat yang istawa di atas Rasulullah Subhanahu wa taala? Kita. Baik, kaifa tadri man 'alal arsy istawa? Seperti itu tadi. Kaifa tadri man 'alal arsy istawa? La taqul kaifa istawa kaifa nuzul? Kaifa yahki ar-rabbu am kaifa yara? Fala umri laisa za illa fudul. Kata. Janganlah engkau katakan bagaimana dia istawa dan bagaimana dia nuzul. Bagaimana dia Allah Ta'ala itu nuzul ataupun turun. Bagaimana Allah Ta'ala berhikayat, Tuhan berhikayat. Dan bagaimana Tuhan melihat. Demi hidupku tidaklah ini kecuali berlebih-lebihan. Kecuali berlebih-lebihan. Dia kata. Jadi ini ajukan persoalan pada zaman Syahri tadi. Kaifa tadri al-arsy istawa? La taqul kaifa istawa. Jangan kamu kata bagaimana Allah Ta'ala itu istawa. Bagaimana nazul, bagaimana dia turun pada sepertiga malam. Bagaimana Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. Kena ada hadis kan Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. Berjumpa dengan orang-orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kaifa yahki rabb. Bagaimana Allah Ta'ala berhikayat. Am kaifa yara. Ataupun bagaimana ia melihat. Fala umri laisa za illa fudul. Maka bagi umurku tiadalah demikian kecuali kelebihan. Satu kelebihan dia kata. Maka dialah yang tidak ada, yang tidak di mana dan tidak bagaimana. Dia kata. Fahuwa la aina wala kaifalah. Bahawa maka dia Allah Ta'ala itu la aina, kamu tak tahu dia di mana. Wala kaifalah, dan bagaimana dia. Aina Allah Ta'ala, kita tak tahu. Kaifa, bagaimana dia. Kan, antara dua perkataan ni yang kita tak sepatutnya ajukan pada Allah. Perkataan aina, kaifa ni hanya sesuai untuk manusia saja. Macam aina, kaifa. Kam, jadi 4 tu. Mata, bila. Aina, bagaimana. Kaifah, bagaimana. Kam, berapa. Okay, Allah Ta'ala Maha suci daripada 4 persoalan ni. Dia tak ada 4 persoalan. Yang ada 4 persoalan ni makhluk je. Allah Ta'ala tidak ada kaifah. Bagaimana Allah? Jangan ditanya. Bagaimana. Kemudian mata, bila Allah Ta'ala jadi? Jangan dipersoalkan. Aina, di mana Allah? Jangan ditanya. Kam, berapa Allah? Jangan ditanya. Ni 4 soalan. Ni disebut dalam kitab apa tu? Kitab yang Sifat 20 tu. Yang Sa'd Muhaddi Jul tu. Sa'd Muhaddi Jul kan sekarang kitab Sifat 20 yang warna hijau tu kan. Dalam tu ada sebut. Mana 4 persoalan ni tak perlu diajukan pada Allah. Tak perlu. Maha suci Allah Ta'ala pada 4 persoalan. Mana aina, di mana, kaifa bagaimana, mata bila, dan juga kam berapa.
Gitu. Baik. Fahuwa wala aina wala kaifalah. Maka dia Allah Ta'ala itu tidak dia di mana dan tidak dia bagaimana. Wa huwa rabbul kaifa wa kaifa tahul. Kan? Dialah Tuhan dari cara, dan cara itu akan lenyap. Dialah Allah Ta'ala itu dari cara, dan cara itu akan lenyap. Ini tak tahu apa makna dia. Baik. Kemudian wa huwa fauqi la fauqalah. Wa huwa kullul nawahi la tarul. Kata. Dialah yang berada di atas, yang di atas tidak ada yang lebih daripadanya. Dialah yang berada di atas, yang di atas tidak ada yang lebih atas daripadanya. Mana atas ni yang berkuasa lah, yang maha berkuasa. Bukan mana di atas ni bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi mana beratas ni, mana yang paling berkuasa dia. Tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada dia. Baik. Kemudian sikit lagi, jalla zata wa sifati wa sama wa ta'ali qadruhu an amma taqul. Maksudnya, dan dialah yang tidak akan hilang pada tiap-tiap sisi dan penjuru. Agunglah dia daripada segi zat dan sifatnya, serta maha tinggi kadarnya daripada apa yang engkau katakan. Ini syair-syair yang dikarang oleh Imam tadi lah, untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh Az-Zaman Syari tadi. Jawab kat situ lah. Baik. Dan di antara yang beri sangka akan kejisiman adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa jaa rabbuk. Kan? Dan di antara memberi sangka atau Allah Ta'ala ni berjisim, mana ada orang menyangka Allah Ta'ala berjisim. Kenapa? Kerana berdasar pada ayat ini, wajah rabbuk, dan telah datanglah Tuhanmu. Bila disebut datang ni biasanya apa? Benda berjisim lah, berbatang tubuh kan, berjisim. Jadi seolah Allah Ta'ala tu berjisim. Ini persangkaan mereka. Itu sebabnya kita jangan melihat kepada zahir ayat. Kalau kita lihat pada zahir ayat tentang ayat mutasyabihat ni, sesat kita tuan-tuan. Sesat kita. Sebabnya kita kena tengok orang kata bagaimana hurai-hurai ulama berkenaan ayat mutasyabihat ni. Terutamanya ulama ahli sunnah lah, kita ahli sunnah. Tengoklah faham ahli sunnah macam mana. Jangan kita hukum pada zahir je. Kalau hukum pada zahir kan Allah Ta'ala bertangan kan. Allah Ta'ala bertangan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala bertangan. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Allah. Allah Ta'ala berwajah pula. Tak boleh kita tengok pada zahir ayat. Baik, seterusnya, dan hadis sahihaini, dan hadis yang sahih tentang Allah Ta'ala turun ni. Apa Nabi sebut, dia kata yanzilu rabbuna kullu lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul laili illa khairin wa yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni faghfir lahu. Maksudnya apa tuan-tuan? Yanzilu rabbuna, turunlah Tuhan kami. Ini tasyabihat ni. Allah turun ni. Turunlah Tuhan kami kullu lailatin, setiap malam, ila sama'i dunya, kepada langit dunia, hatta yabqa, sehingga tinggallah sulusul lail, sepertiga malam, illa khairin, kecuali kebajikan. Wa yaqulu, dan Allah Ta'ala pun berfirman, man yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa pada aku maka aku perkenankan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta pada aku beri akan dia. Man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepada aku, fa'ufil lahu, aku ampunkan bagi dia. Kan? Ni hadis berkenaan, ni hadis berkenaan di kursi. Dan ada perkataan yang zilu ni turun. So Allah Ta'ala turun lah, macam mana kita turun ke macam tu? Gitu. Ini mutasyabihat lah.
Maka para ulama salaf mereka kata datang dan turun yang kita tidak mengetahuinya. Ulama salaf mana tafwid saja. Serahlah pada Allah apakah makna turun itu. Kami tak tahu, dia kata. Datang dan turun dan kita tak tahu maknanya. Khalaf pula berkata bahawa yang dimaksudkan adalah maksud datang ini telah datang azab Tuhanmu atau urusan Tuhanmu yang mengandungi azab. Dia kata, Masya Allah. Okay. Jadi kata ulama khalaf, ulama terkemudian. Mana ulama kemudian ni mereka takwilkan. Mereka prinsip mereka takwil. Takwil dia kata dan telah datang azab Tuhanmu atau urusan Tuhanmu yang mengandungi azab. Sedangkan pada hadis ini yang dimaksud ialah turun malaikat Tuhan kita, lantas kita menyatakan dari Allah akan apa-apa yang tersebut dalam hadis di atas. Tersebut dalam kitab Al-Minan. Sebut dalam kitab Al-Minan bahawa pada ghalibnya, pada kebiasaannya utusan Tuhan itu diberi tugas daripada sejak sepertiga malam dan kadang-kala daripada awal tengah malam. Yang kedua, kecuali malam Jumaat. Kecuali malam Jumaat, maka dia diberikan tugas daripada sejak terbenam matahari hingga keluarnya imam daripada solat subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan. Jadi maknanya malaikat gitu. Maksudnya malaikat ni yang turun, bukan Allah Ta'ala tu yang turun. Disebut dalam kitab Minan. Mana ghalib yang berikan tugas itu biasanya malaikat. Malaikat ni lah yang kata yang ditugaskan turun pada sepertiga malam, bukan Allah yang turun pada sepertiga malam. Ada pula ulama menyatakan rahmat Allah itu yang turun sepertiga malam. Jadi bukan makna turun yang biasa kita faham. Turun daripada tempat yang tinggi. Macam manusia turun daripada tangga kan. Turun tangga, turun ke bawah, turun ke tanah kan. Turun daripada kenderaan ke bawah. Turun daripada kereta ke bawah. Turun daripada bas, turun ke bawah. Turun daripada tempat tinggi, tingkat 20, turun ke bawah, tingkat 1. Turun kan. Turun lah. Kapal terbang turun, landing kan. Turun juga. Tak pergi mana-mana kan, naik terbang turun. Turun Madinah, turun Mekah, landing, turun lah. Bukan itu makna turun. Kalau Allah Ta'ala semacam tu, Allah Ta'ala berjisim lah, sama macam manusia dan berjisim. Baik. Dan di antara yang memberi persangkaan akan bentuk atau rupa adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Syaiban, bahawa seorang lelaki memukul hambanya, maka dicegahlah dia oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun bersabda, kan, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam di atas rupanya. Suratihi, di atas rupanya. Maka ulama salaf berkata, satu rupa yang kita tak mengetahui maksudnya. Jadi ulama salaf, dia tengok pada hadis ini, dia kata, apa makna suratihi? Domer itu, hi itu, di atas rupanya. Kan. Jadi kalau ikut pada hi itu, domain itu kembali pada Allah. Rupanya Allah, bukan rupanya Adam. Sungguh Allah Ta'ala itu telah menciptakan Adam di atas rupanya Allah. Jadi hi itu dan nama diri itu kembali kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah, maka ulama salaf kata satu rupa yang kita tak mengetahui apakah rupa dia itu. Sedangkan khalaf berkata bahawa dimaksud dengan rupa ini di situ ialah sifat sama, mendengar, pendengar, kemudian sifat basar, melihat, kemudian sifat ilmun, mengetahui, dan sifat hayat. Jadi mereka mentakwilkan dengan makna
yang layak bagi Allah, yang sesuai bagi Allah, macam tu. Tu masuk rupa tadi. Allah Ta'ala mencipta Adam di atas rupanya Allah, maknanya dengan sifat sama, basar, ilmu dan hayat Allah. Maka hamba itu berada di atas sifatnya, meskipun sifat Allah Ta'ala itu adalah qadim dan sifat manusia itu baru. Walaupun ialah sifat Allah Ta'ala semuanya qadim, kudrah, iradah semuanya qadim, sedangkan kudrah yang ada pada kita adalah, kekuatan pada kita adalah hadis. Kekuatan yang ada pada kita adalah hadis. Gitu. Jadi khilaf antara salaf dan khalaf. Jadi di perkataan suratihi ini, ala suratihi, di atas rupanya, jadi terdapat khilaf antara ulama salaf dan ulama khalaf. Berdasarkan bahawa dhamir suratihi, dhamir itu ganti nama diri pada hi itu kembali atas Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikenaki oleh satu riwayat yang datang pada sebahagian jalan dia ini, fa inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratir Rahman. Ala suratir Rahman. Sungguh Allah Ta'ala menciptakan Adam itu di atas rupa yang Maha Rahman. Jadi rupa-rupanya ganti nama diri hi itu bukan pali pada Adam. Kalau yang sekali imbas, kita nampak Allah Ta'ala mencipta Adam itu di atas rupanya Adam. Jadi rupa-rupanya bukan rupanya Adam, atas rupanya Allah. Sebab apa? Dikuatkan dengan hadis di bawah itu, satu riwayat di bawah. Fa inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratir Rahman. Jadi maknanya ganti nama diri hi itu untuk Tuhan, untuk Allah SWT, bukan untuk Adam. Kalau untuk Adam, kita terjemahkan Allah Ta'ala telah mencipta Adam di atas rupanya Adam. Macam tu, rupanya Adam. Tetapi ini bukan rupa Adam, di atas rupa Rahman. Bila rupa Rahman, maka ada dua pandangan ulama. Salaf lain pandangan, khalaf lain pandangan dia. Macam tu. Baik, kemudian sekali lagi, dan sebagai ulama menjadikan dhamir itu kembali kepada lafaz al-akhi, al-akhun. Dinyatakan dalam riwayat Muslim dengan lafaznya, fa iza qatala ahadukum akhahu falyajtani bil wajha. Falyajtani bil wajha. Fa inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Maksudnya apa tuan-tuan? Fa iza qatala ahadukum, apabila membunuh salah seorang kamu ataupun memukul salah seorang kamu, akhahu, akan saudaranya, falyajtani bil wajh, maka naklah dia menjauhkan muka. Ya kan? Bila seorang itu memukul orang lain, kan, memukul orang lain, atau nama sekali akhi, saudara engkau, falyajtani wajhah, jauhkan muka, jangan pukul muka, pukul tempat lain. Jadi jangan pukul muka. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi, maka sesungguhnya Adam itu, Allah Ta'ala menciptakan Adam itu di atas rupanya Allah. Gitu, di atas rupa dia, ala suratihi itu. Banyak orang kadang-kadang kan pukulkan muka. Kan ada pertandingan tampar muka tu, tahu kan, ada video kan, pertandingan muka berdamai tu kan, bang kata tak tumbang. Kat Malaysia ada tak pertandingan tu? Tak ada kan, tak ada lagi. Malaysia biasanya bertumbuk lah, gusti pumpah. Sebenarnya gusti ni adalah satu benda yang tandingan tak elok lah, sebab dia pukul kat muka gusti ni. Mestilah gusti tumbuk. Tinju kan. Tinju kan pukul kat muka, mana ada pukul tempat lain. Takkan nak pukul kat bawah pula, batal. Yang boleh mana pinggang kat atas kan. Pinggang kat atas mestinya kalau tinju lah gitu. Mana boleh pukul kat alat bawah tu, tak boleh. Paul kan. Itulah Paul lah, batal. Batal kan, boleh denda kan gitu. Jadi kita kan tak bolehlah mukul saudara kita dengan muka, pada muka dia. Itu juga dengan anak-anak kita.
cucu kita, siapa saudara-saudara kita, jauhkan daripada memukul muka. Gitu. Fa iza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajhah fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Bila seorang nak kamu musuhi saudaranya, maka janganlah dia hendaklah dia menjauhkan muka, kerana semua Allah Taala itu menciptakan Adam di atas rupanya Allah. Dan antara yang berisangka terhadap anggota-anggota tubuh pula adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbik, kekallah wajah Tuhanmu. Dan ayat Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ni mutasyabihat ni, perkataan wajah dan perkataan yadun. Serta hadis, innal quluba bani Adam kulluha qalbin wahid baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Maksudnya apa? Sesungguhnya semua hati anak Adam itu seperti satu hati di antara dua jari daripada jari-jari yang Maha Ar-Rahman, daripada jari-jari Ar-Rahman. Maka ulama salaf berkata, bagi Allah Ta'ala itu wajah, tangan dan jari-jari yang kita tidak mengetahuinya maksudnya, dia kata. Jadi ulama salaf kata, muka Allah Ta'ala bermuka, tangan, jari ni, serahlah pada Allah lah. Serahlah pada Allah apakah maksud sebenarnya. Sedangkan Khalaf berkata bahawa yang dimaksud dengan wajah itu ialah zat Allah, zat. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah zat Allah. Gitu. Kemudian yang dimaksud dengan tangan, yadullah fawqa aydihim, maksudnya ialah kudrah. Kudrah Allah Ta'ala itu di atas tangan-tangan mereka, di atas kudrah-kudrah mereka. Kemudian yang dimaksud dengan sabda Nabi, baina usbu'aini min asabi rahman, antara dua sifat daripada sifat-sifatnya, dan kedua sifat itu ialah sifat kudrah dan iradah. Maksud di antara dua asabi' itu, dua jari itu, maksudnya ialah di antara dua kudrah, dua sifat, iaitulah kudrah dan iradah Allah. Itu maksud ni asabi' tu. Bukan Allah Ta'ala tu berjari. Asabi' kan jari. Asabi' ataupun anamil lah. Anamil jadi juga asabi'. Yaj'aluna asabi'ahum, kan Quran tu. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, mereka menjadikan tangan-tangan mereka itu, jari-jari mereka itu di atas telinga-telinga mereka, dalam telinga-telinga mereka. Ni ayat kena gulu munafik dalam surah Baqarah. Jadi maksud asabi' itu anamil, satu jari, bukan banyak jari. Mana boleh banyak jari masuk dalam telinga? Tak boleh. Mesti satu jari saja yang boleh masuk dalam telinga macam tu. Baik, kemudian catatan. Sya'rani pernah bertanya kepada gurunya Syekh Ali Al-Khawas, kenapa para ulama mentakwil sesuatu yang mengandungi persangkaan yang datang daripada syarak Allah Ta'ala dan Rasul, dan mereka tidak mentakwilkan sesuatu yang mengandungi persangkaan yang datangnya daripada para wali Allah. Kenapa? Dia kata, kenapa nak takwil mesti berdasarkan pada makna-makna yang berasal pada syarak, bukan makna yang dikutip daripada pandangan wali Allah. Maka Al-Khawas berkata, andai mereka semua insaf, nescaya mereka mentakwil sesuatu yang datangnya dari wali dengan terlebih utama, kerana wali itu uzur dengan kedhaifannya pada ahwal hadrah. Lain halnya dengan syar'i, kerana dia mempunyai kedudukan yang mantap dan kuat. Lebih sesuai lah kita ambil daripada sumber syarak untuk kita takwilkan makna ayat tersyabiah ini, daripada kita mengambil pandangan daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, kerana wali-wali pun ada kelemahan juga.
Wali-wali pun ada kelemahan. Wali-wali pun tak sunyi daripada buat silap salah. Kerana yang maksum ni ialah para nabi dan rasul je. Sedangkan wali-wali mereka ada pun kelemahannya. Ada kelemahan dan kekurangan dia. Itu sebabnya kita mengambil hujah daripada syarak gitu. Mana hadrah ini, hadrah Tuhan lah, kepada hadrat Tuhan kamu lah, macam tu. Ni hadrah ni istilah dalam sufi. Baik, kemudian dan kadang-kadang ada dikatakan orang seharusnya menjaga atas sesuatu yang datang dari syarak selama itu memungkinkan kerana dialah yang diikuti. Dan wali tidaklah seperti itu, maka sesungguhnya tidaklah dijaga atas ucapannya kerana dia tidaklah diikuti. Maka jika ucapannya memberi persangkaan maka sia-sia. Yang biasa kita ikut ni ialah syarak. Kita tak ikut wali lah, walaupun seorang itu wali. Gitu. Dan wali ini ialah seseorang yang sukar dikenal, susah dikenal. Gitu. Said Awa pun dalam mensyarahkan kitab Hikam, Said Awa kan, dia mensyarahkan kitab Hikam kan. Dia kata mengenal Allah Ta'ala ni lagi mudah daripada mengenal wali, dia kata. Kerana Allah ni lagi mudah. Sebab cara kenal Allah Ta'ala ni banyak kitab-kitab yang kita boleh baca. Banyak guru yang boleh cerita berkenaan dengan sifat 20. Sifat tauhid ni banyak. Tapi nak kenal wali ni yang susah ni. Sebab di kalangan wali dalam kita pun kadang-kadang ada wali. Sebab kadang-kadang dia makan bersama dengan kita, tapi kita tak kenal wali. Dia makan bersama dengan kita, dia bermain bersama dengan kita, dia berborak bersama dengan kita. Kita tak kenal dia, tapi itu adalah wali. Maknanya mengenal wali itu adalah lagi susah. Kata Said Awa lah dalam menghuraikan kitab Hikam Syekh Ibn Atha'il As-Sakandari tu, berbanding dengan kita mengenal zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala itu. Sebab benda itu disebut dalam kitab-kitab tauhid. Dengan syarat kita mengaji. Mengaji dapatlah, tak mengaji tak dapat dah gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi cukup sekadar tu perbincangan kita malam ni tuan-tuan. InsyaAllah datang kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an nafata ya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftahna al-qutan arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa taqarrukana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.